Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraini Ismail. Pada hari ini saya akan mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan kajian kami yang bertajuk Modul Pembinaan Personaliti Beragama berasaskan model MRPI dan model Personaliti Beragama Al-Ghazali. Sebagai pengenalan, mari kita lihat apakah dimaksudkan dengan personaliti beragama. Personaliti beragama berkait rapat dengan penghayatan dan amalan hidup dalam beragama yang disebut juga sebagai religiosity. Individu yang mempunyai personaliti beragama adalah individu yang mempunyai personaliti atau tingkah laku yang terhasil daripada pengaruh besar aspek religiosity terhadap kehidupannya sebagai seorang Muslim. Terdapat berbagai kaedah dan pendekatan dalam memantapkan personaliti beragama seseorang individu. Dan berdasarkan kajian ini, salah satu metod yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan bermodul dalam pembinaan personaliti beragama. Justru, tujuan kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti asas pembinaan modul pembinaan personaliti beragama berdasarkan model pembinaan personaliti Al-Ghazali dan model religiosity personality Muslim MRPI. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti model yang sesuai digunakan bagi pembinaan modul. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti draft kandungan modul berasaskan tinjauan literatur yang dilakukan secara kritikal dan meluas. Metodologi kajian. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan maklumat dalam pembinaan modul melalui tinjauan literatur dan melalui pembacaan kepustakaan yang merangkumi rujukan dari buku, tesis, artikel jurnal, laporan dan sebagainya. Pencarian maklumat secara meluas dan kritis ini dilakukan bagi membuat penentuan terhadap pemilihan modul dan draft isi kandungan modul secara keseluruhannya. Okey, seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian. Okey, bagi model pembinaan modul, kajian ini mendapati bahawa modul pembinaan modul Siddiq dan Jamaluddin 2005 adalah merupakan model yang sesuai untuk dijadikan sebagai asas dalam tata cara pembinaan draft modul pembinaan personaliti beragama. Model ini merangkumi dua peringkat, iaitu peringkat penyediaan draft modul dan peringkat mencuba dan menilai modul. Dalam dua peringkat ini, terdapat 9 langkah dalam penyediaan draft modul bermula dengan pembinaan matlamat sehingga penyatuan draft modul. Kajian ini tidak melalui peringkat mencuba dan menilai modul kerana ia hanya memberi fokus kepada fasa pembinaan draft modul. Pendekatan kedua-dua peringkat model pembinaan modul Siddiq ini boleh dilihat dalam rajah berikut. Okey, berdasarkan pada rajah ini dapat dilihat dua tahap. Yang pertama menyediakan draft modul dan yang kedua adalah mencuba dan menilai modul. Bagi model pembinaan personaliti beragama, terdapat dua model yang telah dipilih dan didapati sesuai untuk dijadikan sebagai asas dalam pembinaan kandungan modul. Yang pertama adalah model religiosity personality Muslim MRPI, iaitu Muslim Religiosity Personality Inventory. Berdasarkan model ini, terdapat dua konstruk utama dalam mengukur tahap religiosity seorang Muslim, iaitu tasawur Islam dan personality beragama. Konstruk tasawur Islam memberi fokus kepada paradigma tauhid, iaitu akidah dan kefahaman terhadap 6 rukun iman. Manakala konstruk personality beragama adalah manifestasi tauhid dalam bentuk amal soleh yang merangkumi aspek motivasi, tingkah laku, sikap dan juga emosi. Kajian ini hanya menggunakan konsep personaliti beragama dalam pembinaan draft modul ini bersesuaian dengan objektif modul, iaitu untuk membina personaliti beragama dalam kalangan pelajar khususnya di universiti. Okey, model MRPI memfokuskan kepada beberapa hubungan dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri, di mana dimensi ini berkait dengan aspek kendiri peribadi yang berasaskan agama dari perspektif Islam. Ini merujuk kepada aspek dalaman diri sendiri seperti diri sendiri serta aspek luaran atau fizikal yang merujuk kepada kesihatan dan keadaan fizikal seseorang individu.
Aspek dalaman diri merangkumi nilai baik dan buruk yang dimiliki seperti kerendahan hati, kesopanan, keberanian, belas kasihan dan sebagainya. Dimensi ini menggambarkan hubungan seseorang dengan Allah SWT berdasarkan keadaan diri, kesihatan dan sebagainya. Okay, hubungan yang kedua adalah melibatkan hubungan sosial ataupun hubungan sesama manusia. Dimensi ini merujuk kepada aspek hubungan sosial dan interpersonal yang selaras dengan ajaran Islam. Ini termasuk kemampuan untuk memahami, bekerja dan berhubungan sesama manusia seperti jiran tetangga, keluarga, rakan dan sebagainya. Selain melihat kepada tingkah laku, dimensi ini juga melihat sejauh mana seseorang bertindak balas terhadap motivasi dan perasaan orang lain. Dimensi ini menggambarkan hubungan seseorang dengan Allah berdasarkan tingkah laku seseorang terhadap orang lain dan juga hubungannya dengan ciptaan Allah SWT yang lain. Itu melibatkan juga dengan hubungan dengan alam. Okey, yang ketiga adalah ibadah. Dalam konteks ibadah, ia adalah melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimensi ini melihat kepada amalan dan usaha seseorang yang berkait dengan ibadah kepada Allah. Tidak seperti dua dimensi sebelumnya, dimensi ibadah mencerminkan hubungan langsung seseorang dengan Allah melalui amalan ibadah seperti solat, puasa, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Dimensi ini merangkumi kepatuhan terhadap hukum-hukum dan perundangan Islam, khususnya bersifat luaran seperti pemakaian dan penampilan seseorang. Okey, ini adalah raja model pembinaan personaliti beragama berdasarkan kepada MRPI. Ia terbahagi kepada dua, iaitu Islamic Worldview yang memfokuskan kepada tasawur Islam, rukun iman dan seterusnya. Yang kedua adalah Religious Personality yang memfokuskan kepada ibadah umum dan juga ibadah khusus. Yang kedua-duanya ni adalah wujud pembahagian dalam bentuk hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan alam dan juga diri sendiri dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah. Ini adalah dimensi konstruk personaliti beragama MRPI. Dan jelas di situ menunjukkan terdapat 3 subdimensi, diri sendiri, hubungan sosial dan ibadah, dan fokus kepada 4 hubungan yang telah dinyatakan. Konstruk personaliti beragama. Berdasarkan dimensi konstruk personaliti beragama dalam model MRPI ini, maka kajian telah memfokuskan pembinaan 4 hubungan, iaitu hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam dan juga hubungan dengan diri sendiri. Okay, selain daripada model MRPI, kandungan modul ini juga merupakan integrasi antara MRPI dan juga model pembinaan personaliti Al-Ghazali, di mana memfokuskan kepada dua subkonstruk iaitu Mujahadah An-Nafs dan juga Riyadhah An-Nafs. Bagi memastikan perselisihan individu muslim adalah terbentuk daripada hati, nafs dan akal yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah, maka proses penyucian jiwa tazkiyah an-nafs perlu dilakukan. Proses tazkiyah an-nafs ini perlu melalui 2 proses lagi yang disebut sebagai Mujahadah An-Nafs dan Riyadhah An-Nafs. Mujahadah An-Nafs dan Riyadhah An-Nafs inilah yang dijadikan sebagai subdimensi ataupun subkonstruk kepada 4 hubungan, iaitu hubungan dengan Allah, manusia, alam dan juga diri sendiri. Mujahadah an-nafs bermaksud berusaha bersungguh-sungguh melawan nafsu dan syahwat sehingga terhapusnya sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, cinta dunia dan sebagainya. Manakala riyadhah an-nafs adalah latihan jiwa, di mana jiwa dilatih dengan kebaikan secara beransur-ansur sehingga sesuatu dianggap sukar akhirnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan ringan. Jadi kedua-dua proses ini disaling melengkapi dalam pembinaan personaliti Muslim, di mana Mujahadah An-Nafs dia mengeluarkan sifat-sifat keji iaitu mazmumah dan Riyadhah An-Nafs membina sifat-sifat mahmudah terpuji. Okey, ini adalah bagaimana kita dapat melihat model pembinaan personaliti Al-Ghazali yang bermula daripada Tazkiyah An-Nafs dan terbahagi kepada 2, Mujahadah An-Nafs, Riyadhah An-Nafs, dan juga pendefinisian kepada kedua-dua konsep tersebut.
Okey, dan daripada kedua-dua model MRPI dan juga model personality Al-Ghazali tadi, maka dapatlah dibentuk draft modul pembinaan personality beragama. Ini adalah draft modul kepada modul pembinaan personality beragama. Dapat dilihat wujudnya konstruk, iaitu hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia, hubungan diri sendiri, hubungan dengan alam yang adaptasi daripada dimensi personality beragama MRPI. Dan yang kedua adalah subkonstruk yang di atas adaptasi daripada dimensi pembinaan personality Al-Ghazali, iaitu daripada mujahadah an-nafs dan riyadhah an-nafs. Ya, dapat dilihat dalam setiap hubungan itu terdapatnya wujudnya mujahadah an-nafs dan juga riyadhah an-nafs. Dan daripada situlah maka dibina aktiviti-aktiviti yang terdiri daripada 12 aktiviti yang terangkum dalam modul tersebut yang merangkumi sebanyak 12 jam, di mana setiap aktiviti adalah 1 jam pertemuan. Jadi sebagai kesimpulan, kajian pembinaan modul berdasarkan model pembinaan personality Al-Ghazali dan model MRPI yang dibincangkan dalam artikel ini telah menghasilkan draft modul pembinaan personality beragama dengan 12 aktiviti secara keseluruhan. Model pembinaan modul sidik pula didapati sesuai dijadikan panduan dan asas dalam proses pembinaan modul kerana mempunyai tahap-tahap pembinaan modul yang sistematik dan berstruktur. Dapatan dalam pembinaan draft modul ini dapat menyumbang kepada pengembangan dan kebolehgunaan modul bagi program bimbingan kerohanian rakan sebaya di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi khususnya dalam pembinaan personality beragama. Justru disarankan agar kajian empirikal dilaksanakan bagi menilai kesahan, kebolehpercayaan dan keberkesanan modul yang dibina. Itu sahaja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.